Selamat petang, salam sejahtera. Yang ini paling panas. Berusaha saya cari isu yang paling panas hari ini. Akhirnya saya jumpa untuk dikongsikan dengan Anda. Kali ini, pendedahan sekali lagi tentang file-file jabatan, file-file yang diteliti oleh Anwar Ibrahim yang banyak menunjukkan keterlanjuran. Wah, kalau baru-baru ini kamu masih ingat Anwar kata ada banyak kecurangan yang berlaku di dalam file-file di Kementerian Keuangan dan beliau kata itu bersifat keterlaluan. Ini mengejutkan kita apabila hari ini sekali lagi disinggung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa banyak file ada banyak keterlanjuran, kata Anwar Ibrahim. Tanpa segan-segan Perdana Menteri kita ini mentelanjangkan kesilapan-kesilapan dan salah laku yang berlaku di dalam file-file yang beliau teliti. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini. Tekan butang subscribe itu memang percuma. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata, warga perkhidmatan awam wajar membuat teguran terhadap kerajaan perpaduan yang didapati melanggar tindakan undang-undang. Berucap pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Januari 2023 di Putrajaya hari ini, Anwar berkata, teguran tersebut membabitkan dirinya yang kini memegang portfolio Menteri Keuangan. Saya tekankan ialah penguatkuasaan apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan. Saya lihat banyak fail ada banyak keterlanjuran, kata beliau. Nak salahkan pegawai jika minit daripada menteri atau Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya telah beri arahan yang jelas. Kalau ada minit daripada Perdana Menteri sendiri pun, kalau ada melanggar undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu, kata Anwar Ibrahim. Turut hadir dalam perjumpaan itu ialah Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Sementara itu, Anwar berkata, jawatan Setiausaha Sulit Kanan dan Ketua Setiausaha Sulit di Jabatan atau Pejabat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri perlu diisi oleh mereka daripada kalangan pentadbir, pegawai takbir diplomatik. Ini supaya penyelarasan itu baik, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah-langkah ini diambil dan saya tekankan ia hanya akan berhasil kalau ada kerjasama penuh daripada rakan-rakan, katanya, yang terhutang budi dengan pejabat awam kerana semangat dan sambutan mereka terhadap teguran yang diberikannya diterima dengan baik. Beliau menegaskan negara tidak akan maju sekiranya berlaku kebocoran dan ketirisan yang melampau dalam pentadbiran. Macam saya sebut, kontrak yang kadang-kadang komisen terlalu tinggi, harga tidak berpatutan, bukan saya menuju kepada sesiapa. Hakikatnya, Anda tidak boleh berjaya sebagai sebuah negara kalau kebocoran dan ketirisan itu begitu banyak, kata beliau. Anwar berkata, program pemukiman Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang diadakan di Kompleks Seri Perdana semalam turut dihadiri beberapa ketua jabatan supaya wujud keserasian antara pimpinan eksekutif negara dan pejabat awam. Anwar juga berkata, program pemukiman berkenaan akan diadakan lagi antaranya dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Peguam Negara. Kita nak ucapkan terima kasih dan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas komitmen dan tanpa rasa segan-segan, tanpa rasa lelah memperjuangkan pembongkaran perkara-perkara yang memang tak sepatutnya berlaku dalam negara kita. Semoga dengan pembongkaran file-file, isu-isu, komisen-komisen, projek-projek yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan membuatkan negara kita
bukan ke belakang tapi maju ke depan dengan lebih maju dan lebih telus lagi. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe sekali lagi dan ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Isu berkaitan dengan pendedahan KJ tentang adanya berlaku perwakilan import dan juga pengundi hantu makin ke kemuncaknya. Apabila hari ini dikabarkan dan telah disahkan bahawa KJ dengan berani dan begitu sanggup mengambil risiko telah mendedahkan video munculnya atau wujudnya perwakilan import atau pengundi hantu. Wah, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, KJ tanpa segan-segan dan tanpa rasa takut akhirnya mendedahkan satu potongan video perwakilan import yang didakwa beliau. Namun demikian, dakwaan Khairi ini mengundang rasa tidak senang daripada Zahid Hamidi dan beberapa pemimpin UMNO. Sehingga kan Zahid Hamidi telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa lembaga disiplin UMNO akan mengambil tindakan terhadap dakwaan yang telah dikatakan oleh Khairi berkaitan dengan perkara perwakilan import atau undi hantu. Manakala beberapa orang pemimpin UMNO juga telah mengatakan bahawa perbuatan Khairi itu sebenarnya telah mengaibkan UMNO itu sendiri, kata mereka. Namun, satu potongan video pendek yang ditularkan melalui akaun media sosial KJ nyata memberikan kita kejutan yang sangat besar apabila keadaan itu seakan-akan benar. Video yang tular itu seakan-akan benar. Namun demikian, ada penjelasan daripada pemimpin-pemimpin UMNO juga berkaitan video itu. Mereka kata itu bukan video pengundi hantu atau perwakilan import. Mereka punya alasan yang tersendiri dan alasan itu juga seakan-akan betul. Mereka kata itu adalah urus setia yang dipanggil untuk bekerja di satu bilik, bukannya perwakilan hantu ataupun pengundi hantu. Itu penjelasan daripada mereka. Namun demikian, selepas mendakwa wujud langkah Dewan Merdeka untuk memastikan kelulusan usul jawatan dua jawatan tertinggi UMNO, yaitu Presiden dan Timbalan Presiden UMNO, untuk tidak dipertandingkan, Khairi Jamaluddin akhirnya sebentar tadi memuat naik satu lagi video mengenai perwakilan import seperti dimaksudkannya kemarin. Video itu dimuat naik bekas Ketua Pemuda UMNO itu melalui Instagram, menunjukkan sekumpulan individu berbaju Melayu diberi taklimat dalam satu bilik khas di Pusat Dagangan Dunia WTC KL. Namun demikian, beberapa pemimpin UMNO mengatakan itu adalah taklimat untuk urus setia. Tak tahu mana yang benar, mana yang betul. Kita tunggu siasatan daripada Majelis Tindakan Disiplin daripada UMNO itu sendiri. Khairi juga turut menyertakan caption perwakilan import diberi taklimat sebelum masuk Dewan Merdeka untuk menyokong usul no contest atau tiada pertandingan, kata KJ di dalam video tersebut. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh menyaksikan video tersebut melalui TikTok atau melalui paparan di berita harian. Dalam video itu kedengaran individu memaklumkan arah untuk masuk ke Dewan Merdeka selain beberapa perwakilan UMNO bertanyakan mengenai password atau kata laluan. Terdahulu, Khairi yang juga timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau mendakwa wujud komplot langkah Dewan Merdeka untuk meluluskan usul tambahan supaya dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Khairi mendakwa tag atau tanda pada kerusi dalam Dewan Merdeka yang dihaskan untuk perwakilan UMNO sudah ditanggalkan ketika itu sebagai usaha membawa masuk perwakilan import bagi meluluskan usul tambahan berkenan. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil mempelawa bekas Ketua UMNO yaitu Khairi hadir ke Dewan Merdeka dan menunjukkan individu yang didakwa sebagai perwakilan import.
Beliau berkata, ini kerana tuduhan bekas Menteri Kesihatan itu berhubung wujud perwakilan import terbabit tidak benar sama sekali dan berunsur fitnah. Sehubungan itu, beliau Khairi meminta maaf secara terbuka kepada semua perwakilan UMNO kerana menuduh mereka diimport selain pemeriksa PAS masuk serta skuad Sabil Pemuda kerana memfitnah mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Kita akan tunggu nanti apakah tindakan Khairi yang seterusnya. Adakah Khairi akan memohon maaf dan mengaku bahawa perkara itu salah seperti yang dinyatakan oleh Isham Jalil, dan adakah Khairi patut dan akan memohon maaf terhadap keterlanjuran beliau menuduh mereka diimport selain pemeriksa PAS masuk serta skuad Sabil Pemuda kerana memfitnah dan tidak melaksanakan tugas tanggungjawab mereka. Apa pendapat kamu sekalian? Sila tinggalkan komen anda untuk isu yang hangat ini. Kita jumpa lagi, ikuti terus pendedahan dan ulasan selepas ini.